Ini saya nak tanya Prof satu soalan lah Prof. Boleh Prof? Tentang ni mungkin strategi Prof jugalah saya nak tanya. Kalau ikutkan kami para pensyarah generasi selepas Prof ini, kami diminta untuk membuat pengajian, menyambung pengajian di peringkat master ataupun PhD di STEM. Maksudnya Prof menggunakan teknik inbreeding. Teknik inbreeding untuk mendidik kami. So mungkin Prof boleh kupas sikit apakah strategi Prof tentang perkara ini? Okey Prof. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada soalan Dr. Azrin itu. Generasi STEM sekarang mungkin tak tahu apa yang telah kita lakukan sebelum daripada ini ya. Untuk pengetahuan generasi sekarang ini, kalau dulu apabila kita bina STEM, apabila kita nak ambil pensyarah-pensyarah yang ada sekarang ini, maka pada ketika itu kita tetapkan setiap pensyarah mesti membuat sarjana atau PhD di STEM sendiri. Kalau sekiranya pensyarah itu, calon pensyarah itu telah belajar sarjana di universiti lain, seperti Dr. Azrin ini ya, Dr. Syakir juga, dan Dr. Murni juga, bukan Dr. Murni tidak ya, Dr. Murni juga di UIA, dan juga siapa lagi ya, dan kawan-kawan yang lain. Mereka diwajibkan untuk menyambung PhD-nya di STEM sendiri. Manakala calon-calon pensyarah yang membuat master, membuat sarjana di STEM sendiri, ya seperti Dr. Syahir, Dr. Wan, siapa lagi ya, Dr. Sukainah dan sebagainya itu, dan Dr. Azrin Hamiza. Mereka semua ini dibenarkan untuk menyambung pengajiannya di peringkat PhD di universiti luar, sebab mereka telah melalui pengajian sarjana di STEM sendiri. Jadi artinya kesemua calon pensyarah dikehendaki paling tidak belajar di STEM di peringkat sarjana ataupun PhD. Tetapi ada juga pada pensyarah kita yang dua-dua, sama ada sarjana ataupun PhD, dia buat di STEM. Jadi timbul soalan kenapa saya lakukan sedemikian rupa? Dan perkara yang saya lakukan itu dipanggil sebagai sistem inbreeding. Sistem inbreeding maknanya satu sistem yang kita nurture ataupun membina teman-teman kita dalam apa kita panggil, dalam tempat pembinaan kita sendiri. Jadi kita mendidik, kita mengajar, kita memberikan bimbingan-bimbingan di tempat kita sendiri dan bukan di luar. Itu dia panggil inbreeding. Maknanya inbreeding ni apa ya, menternak dalam tempat kita sendiri. Ada juga orang bertanya ya, kenapa saya melakukan sedemikian rupa? Maka jawapannya senang saja. Yang pertamanya ialah kerana, yang paling utama in fact, kerana yang kita nak lakukan, yang kita nak bina ini ialah satu bidang yang baru, yang namanya ialah pengurusan pembangunan Islam. Jadi yang kita tahu tentang pembangunan terkait Islam itu hanya di STEM. Kalaulah sekiranya calon-calon pensyarah kita ni belajar keluar negara ataupun dalam negara tapi di universiti lain, maka mereka tidak akan bertemu dengan pengurusan pembangunan Islam yang sebenarnya. Mereka mungkin boleh ambil ekonomi sikit, ambil ilmu pembangunan sedikit, tetapi bukan ilmu pengurusan pembangunan Islam sebagaimana yang kita bina di STEM. Jadi atas sebab itu, pertamanya kita mahu semua calon pensyarah kita mempunyai pengetahuan dalam pengurusan pembangunan Islam, dan pengetahuan itu didapati sendiri dari STEM sendiri. Jadi mungkin dia dah belajar di STEM tentang pengurusan pembangunan Islam, dah ada pengetahuan asasnya, sebab itu mereka dibenarkan untuk buat PhD di luar. Kemudian
siapa yang yang belum buat ISTEF, dia belajar di tempat lain, kemudian PhD-nya kena di ISTEF. Supaya ada pengetahuan tentang pengurusan pembangunan Islam yang diberikan sendiri oleh ISTEF. Itu yang pertama kan. Yang kedua, untuk jadi calon pensyarah ini, untuk jadi pensyarah, dia bukan hanya pengetahuan yang diperlukan. Tadi pengetahuan ya. Yang kedua ialah mereka ini perlu dididik dengan sebaik mungkin. Sebab apa yang kita nak lakukan di ISTEF ini mungkin agak berbeza daripada di tempat-tempat lain. Kita mahu bina akhlak, ya, kita mahu bina bina iman dan taqwa, kita mahu bina orang yang rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi banyak soft, kita panggil apa ya, soft skills, benda-benda yang tak nampak, ya, yang boleh misalnya memaukan hati antara satu sama lain, membina kasih sayang, membina jemaah dan sebagainya itu juga penting untuk kita sama-sama. Dan ini hanya boleh dilakukan kalau sekiranya berada bersama dengan kita, walaupun di sarjana saja ataupun di PhD saja. Jadi atas sebab itulah kita nampak hasilnya, ya, para pensyarah kita sekarang ini bukan hanya mempunyai pengetahuan tentang pengurusan pembangunan Islam dengan specialization masing-masing, tetapi pada masa yang sama juga mempunyai soft skills dalam berhubungan, dalam berkomunikasi, dalam berakhlak, ya, dalam beribadah dan sebagainya itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, saya yakin kecemerlangan itu bukan boleh kita dapat hanya di luar. Sebab kita sendiri boleh membina kecemerlangan insya-Allah. Dan kecemerlangan yang kita nak bina itu adalah berbeza daripada kecemerlangan yang orang lain bina di luar. Dan malah ada universiti-universiti, saya pernah dengar cerita universiti kalau tak silap di Korea Selatan ke, yang mereka tidak hantar pensyarah-pensyarah mereka keluar. Mereka mengajar sendiri pensyarah-pensyarah mereka buat master PhD di tempat mereka. Tetapi universiti itu gemilang dan pensyarah-pensyarah itu, ya, bertebar ideanya di peringkat antarabangsa. Jadi di ISTEF pun begitu. Walaupun di ISTEF ni kita buat inbreeding, tetapi minda kita tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok negara-negara lain selain daripada Malaysia sahaja insya-Allah. Jadi artinya dididik di sini, tetapi medannya adalah di peringkat antarabangsa selain di peringkat nasional. Itu yang kita harapkan. Walaupun itu belum tercapai dengan sepenuhnya, tetapi insya-Allah kita harap satu hari di bawah kepimpinan Dr. Syahid dan juga kepimpinan yang akan datang, maka kita akan tercapai maksud tujuan yang sedemikian rupa insya-Allah. Jadi itulah antara sebabnya kenapa kita melakukan inbreeding. Tetapi selain daripada itu, dengan rumusan ini, kita nak membina budaya pengetahuan kita sendiri, kita nak membina budaya kerja kita sendiri, budaya kita mengajar, budaya kita berkomunikasi, budaya kita belajar dan begitunya. Jadi kita nak membina budaya kita sendiri yang berlainan daripada tempat-tempat lain, kerana kita yakin bahawa apa yang kita lakukan ini adalah lebih berkesan berbanding daripada kaedah-kaedah lain. Dan sebahagian daripada buktinya telah ternyata, alhamdulillah, walaupun tidak sepenuhnya boleh kita mencapai lagi, tetapi insya-Allah kita harapkan akan tercapai pada satu hari nanti. Jadi setelah budaya ini dah jadi kuat, misalnya di ISTEF, maka barulah boleh barangkali pada generasi yang akan datang ini kita mengambil pensyarah-pensyarah yang belajar daripada luar. Kerana apabila mereka masuk, kita dah ada budaya yang kuat di sini, maka dengan sendirinya insya-Allah pensyarah yang belajar di luar itu akan mengikut budaya, pengajian, pengajaran, berakhlak, berkomunikasi kita yang di ISTEF itu. Tetapi kalau sekiranya agak-agak itu tidak dapat diikuti oleh mereka, maka kena pilih sungguh-sungguh lah ya. Kena pilih sungguh-sungguh, ataupun takut-takut satu hari nanti para pensyarah yang kita dah didik ini di ISTEF sendiri ini telah makin luntur apa yang telah dididik tadi, maka kalau orang lain masuk, orang lain membawa budaya lain pula, itu malanglah bagi ISTEF.
Tapi setakat ni alhamdulillah kita masih dapat maintain apa yang kita nak dan kita terus menuju ke depan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan itu dengan sepenuhnya insya-Allah. Begitu ya Datuk Azrin, terima kasih atas pertanyaan. Masya Allah, halus sekali strategi Prof sebenarnya dalam nak menghidupkan dan juga mengembangkan ISTEP. Jadi peranan kami semua untuk mengembangkan dan juga memperkukuhkan budaya dan juga apa yang telah Prof gagaskanlah dalam pendidikan dan juga tarbiyah kepada kami semua insya-Allah. Terima kasih banyak Prof atas penjelasan Prof.